Muhyiddin Yassin dihukum bayar 1,4 juta ringgit kepada Lim Guan Eng. Adakah ini permainan politik atau keadilan? Adakah saman fitnah yang melibatkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini satu message jelas untuk membantras politik berunsur fitnah? Atau adakah ia sekadar strategi untuk melemahkan lawan politik dalam perebutan kuasa? Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini menimbulkan persoalan besar tentang dinamika politik dan undang-undang di Malaysia. Mahkamah memerintahkan Muhyiddin membayar Rp400.000 kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng pada atau sebelum 31 Desember 2024. Baki sebanyak 1,02 juta ringgit pula mesti dilunaskan sebelum 27 Januari 2025. Ini adalah sebahagian daripada saman fitnah melibatkan jumlah keseluruhan 1,4 juta termasuk kos guaman Rp50.000 yang diperintahkan mahkamah pada 8 November lalu. Kes ini bermula apabila Lim Guan Eng memfailkan saman terhadap Muhyiddin pada Mac 2023. Lim mendakwa Muhyiddin membuat 3 kenyataan fitnah di Facebook pada 9, 11, dan 12 Mac 2023. Kenyataan tersebut berkaitan isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dan membawa maksud bahawa Lim semasa menjadi Menteri Kewangan menyalahgunakan kuasanya untuk mengenakan cukai tidak wajar terhadap Yayasan Kebajikan itu. Mahkamah kemudian mendapati kenyataan tersebut tidak berasas dan memerintahkan ganti rugi dibayar kepada Lim. Muhyiddin bagaimanapun memohon penangguhan pembayaran dengan alasan jumlah 1,4 juta itu terlalu besar dan beliau memerlukan masa untuk mengumpulkan dana. Sebagai tanda kesediaan untuk menyelesaikan perkara ini, Muhyiddin menawarkan untuk mendepositkan 50% daripada jumlah itu ke dalam akaun simpanan tetap yang dipegang oleh peguam Lim sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Namun, Mahkamah menolak cadangan tersebut dan menetapkan tarikh akhir pembayaran. Apakah impak kepada Muhyiddin Yassin? Kes saman fitnah ini memberi kesan yang besar bukan sahaja dari sudut kewangan tetapi juga kepada reputasi politik Muhyiddin. Sebagai Presiden Bersatu dan salah seorang tokoh utama dalam Perikatan Nasional PN, tindakan undang-undang ini mungkin akan menjejaskan imejnya di mata rakyat. Ini khususnya menjelang pilihan raya yang semakin hampir di mana PN, Perikatan Nasional, berusaha untuk menyaingi gabungan kerajaan perpaduan PHBN. Bagi sesetengah pihak, saman ini dilihat sebagai tamparan hebat terhadap kedudukan Muhyiddin dalam politik. Tindakan mahkamah ini mungkin dijadikan modal oleh lawan politik untuk menggambarkan beliau sebagai seorang pemimpin yang bermasalah. Namun, persoalan timbul. Adakah saman ini benar-benar berasaskan undang-undang atau wujud elemen politik di sebalik tindakan tersebut? Budaya politik fitnah. Baiklah, kes ini juga membuka perbincangan lebih luas tentang budaya politik fitnah di Malaysia. Dalam arena politik negara, tidak jarang kita melihat tuduhan dan kenyataan tidak berasas dibuat terhadap pemimpin-pemimpin politik. Namun, kes ini menjadi contoh bagaimana kenyataan yang dibuat secara terbuka di media sosial boleh membawa akibat yang besar, termasuk saman jutaan ringgit. Apakah tindakan tegas ini menjadi pengajaran kepada ahli politik lain? Atau adakah ia hanya akan menimbulkan rasa takut untuk bersuara, terutamanya dalam memberi kritikan terhadap pihak lawan? Lebih penting lagi, bagaimana kes ini akan membentuk budaya politik di masa hadapan. Bagi pihak Lim Guan Eng,
Keputusan mahkamah ini mungkin dianggap sebagai kemenangan moral dan undang-undang. Ia juga menghantar message kepada semua pihak bahwa kenyataan fitnah terhadap pemimpin boleh membawa akibat yang berat. Namun, ada yang berpendapat bahwa saman ini boleh dilihat sebagai langkah politik untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional yang kini menjadi pembangkang utama Kerajaan Perpaduan. Selain itu, jumlah saman yang besar yaitu 1,4 juta ringgit juga menjadi isu. Ada yang berpendapat bahwa jumlah ini terlalu tinggi dan boleh dianggap sebagai tekanan politik, terutama apabila melibatkan tokoh penting seperti Muhyiddin. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jumlah ini wajar untuk memastikan kenyataan fitnah tidak lagi menjadi alat politik. Bagi rakyat, ini membuka ruang untuk perbincangan. Adakah keputusan ini akan mendorong pemimpin politik yang lain untuk lebih berhati-hati, atau adakah ia akan digunakan sebagai senjata politik terhadap lawan? Lebih penting lagi, bagaimana rakyat harus menilai keputusan ini? Adakah ia satu bentuk keadilan atau permainan politik semata-mata? Kes ini juga mengundang persoalan tentang kemampuan Muhyiddin untuk menghadapi tekanan seperti ini, baik dari sudut keuangan maupun politik. Adakah beliau mampu membayar jumlah ini tanpa menjejaskan image-nya? Atau adakah langkah ini akan melemahkan kedudukannya dalam Bersatu dan Perikatan Nasional? Sebagai pemimpin pembangkang, tekanan seperti ini adalah cabaran yang sangat-sangat besar. Muhyiddin perlu berhati-hati untuk memastikan kes ini tidak mempengaruhi sokongan terhadapnya, terutama di kalangan penyokong Perikatan Nasional yang mungkin melihat beliau sebagai mangsa kepada permainan politik pihak kerajaan. Kes ini membuka ruang kepada rakyat untuk menilai bukan sahaja tindakan undang-undang, tetapi juga budaya politik negara. Apakah pendapat Anda semua? Adakah keputusan ini menunjukkan keadilan untuk Lim Guan Eng, atau adakah ia sebenarnya satu strategi politik untuk melemahkan Muhyiddin? Bagaimana pula dengan budaya politik fitnah di negara kita? Adakah kes seperti ini mampu mengubah cara ahli politik kita bertindak dan bertutur? Tinggalkan komen Anda di bawah dan kongsikan pendapat Anda tentang isu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY untuk kupasan isu-isu terkini politik Malaysia. Kes ini bukan sekadar tentang uang, tetapi juga integriti, kuasa, dan masa depan politik negara. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.